para pekerja bertugas dari rumah dan kediaman masing-masing. Namun begitu, terdapat juga persoalan mengenai keselamatan alam maya dan dunia cyber yang kini mengalami peningkatan trafik sepanjang hari. Dan mengulas lanjut tentang perkara ini, di talian Skype waktu ini kita telah pun dapat Dato' Dr. Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia secara langsung melalui Skype. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih, Dato'. Bagaimana, Dato', bekerja dari rumah, Dato'? Ah, ini satu yang amalan yang kita cuba biasakan lah, sebab kita biasa ke pejabat, tapi kali ini kita kena kena bekerja dari rumah. Tapi apa-apa pun ini satu amalan ataupun dari kerja barulah kepada ramai, bukan sahaja oleh kami, tapi saya kira seluruh rakyat Malaysia dan malah seluruh dunia sekarang ni mula orang kata connected, berhubung di alam maya Belajar teknologi baru, Dato'. Ya, pelbagai teknologi yang digunakan. Ya. Baik. Dato', sejak PKP dilaksanakan, sejauh mana peningkatan penggunaan internet secara keseluruhan, Dato'? Saya kira memang meningkat. Ini kerana bila kita tidak dapat bersama-sama secara fizikal, maka cara untuk bersama ialah secara virtual lah, secara maya. Seperti kita sekarang lah, Dato'. Okey. Dan ini sekarang untuk interaksi daripada alam maya lagi dan dalam konteks kita di Cyber Security Malaysia pun kita lihat memang ada peningkatan penggunaan, contohnya kalau contohnya meeting dan sebagainya, perjumpaan, alat-alat atau macam tool-tool yang berkaitan tentang video teleconference contohnya seperti ini yang kita ada ni VTC mungkin meningkat juga ada yang menggunakan Skype, ada guna Zoom, ada Microsoft Teams dan macam-macam lah. Jadi ini kerana kita lihat bukan hanya organisasi, malah individu pun dia bertemu secara maya, berkomunikasi sama ada dia mungkin juga buat perbincangan dalam talian dan sebagainya lah. Cuma kami lah di pihak Cyber Security Malaysia ni kalau kita lihat dari segi penggunaan teknologi, bila kita banyak guna, sebenarnya risiko keselamatan tu ada. Yang mana kita perlu berhati-hati, perlu berwaspada. Tambah penggunaan seperti video teleconference yang tengah hangat dan sebagainya. Perlu ada mengambil kira aspek-aspek keselamatan dan juga aspek-aspek safety lah secara umumnya. Baik, Dato', bagaimana dengan operasi CSM sendiri sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, Dato'? Cyber Security Malaysia sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kami juga adalah agensi teknikal di bidang keselamatan cyber. Jadi kami termasuk dalam bidang yang dianggap essential services ataupun perkhidmatan kritikal. Dan disebabkan itu kita terus berfungsi. Cuma kita berfungsi dalam keadaan yang kata minimum staff lah. Maksudnya terhad, tidak semua staff macam mana biasa, tetapi kita ada beberapa staff yang ada physically dan dia mungkin under rotation bergila-gila, tapi ada juga yang standby di mana-mana, secara umumnya 24 jam pun ada dalam konteks online. Dan kita ada juga talian-talian. Contohnya kita ada satu pusat bantuan Cyber 999. Pusat Cyber 999 ni bila kita terima apa-apa contohnya laporan insiden pengguna-pengguna internet, tak kira lah individu ke, syarikat ke, orang kerajaan dan sebagainya lah, jika mereka alami masalah contohnya insiden di alam cyber, sama ada dari segi teknikal ke, kena godam ke, kena kebocoran data ke dan sebagainya, ataupun mungkin kena tipu dan sebagainya, mereka boleh laporkan kepada kami di email cyber999 cyber999@cybersecurity.my. Dan mereka juga boleh call kita punya hotline 1300 88 2999. Malah kalau nak buat online reporting 24 jam, boleh call ke 019 266 5850. Kita ada juga mobile app free yang boleh download daripada Play Store dan sebagainya. Mobile app tu Cyber 999. Jadi download free dan di situ ada banyak saluran kita boleh salurkan yang boleh disalurkan pada kami, dan kami boleh bantulah dari segi aspek-aspek keselamatan cyber, isu-isu yang sangat hangat bila kita banyak menggunakan teknologi digital ni, tak kira lah dalam bentuk penipuan ke, dalam bentuk keselamatan ke, pendedahan kebocoran data ke, boleh dilaporkan kepada kami. Ada yang gangguan cyber pun boleh diganggu, boleh dilaporkan kepada kami. Okey. Baik, menarik bila Datuk cakapkan tadi bahawa dengan penggunaan teknologi sebegini mungkin akan berlaku beberapa glitch, beberapa sikap manusia yang akan mengambil peluang, kesempatan dan menipu. Dengan pergerakan yang terhad ni, Datuk,
para pengguna mencari pelbagai alternatif untuk melakukan mesyuarat, maklumat dan sebagainya. Adakah terdapat cara bagi mengetahui amalan penggunaan teknologi kita sekarang ini? Contohnya macam conference, baru-baru ini tular mengenai dengan penggunaan aplikasi conference tertentu, dia boleh menyebabkan kita bocor maklumat. Selamat ke tidak, Datuk? Saya takut. Okey. Bila kita menyentuh tentang penggunaan VTC kita panggil, video teleconference application. Dia ni just like apa-apa perisian lah atau yang aplikasi yang dibangunkan yang oleh mana-mana. Tak semestinya untuk kes yang sedang hangat ni saja. Dia sistem yang dibangunkan manusia, dia akan ada beberapa kelemahan dan ralat. Tetapi pada masa yang sama, mereka tidak akan biar berterusan. Mereka akan sentiasa tambah baik, kemas kini dengan patch-patch yang terkini. Okey. Di situlah mereka akan tampung balik apa-apa juga kelemahan. Ya, dan benda ni bukan hanya tool macam video VTC ni saja, tetapi juga boleh juga berlaku pada Windows yang kita kadang selalu dapat update, ada patch yang terkini, software terkini dan sebagainya. Maka begitulah juga dalam konteks video tool ni lah, yang mana apa-apa perisian akan ada pasti penyedia aplikasi tersebut yang akan cuba kemas kini, ya. Cuma apa yang saya boleh nasihat dalam kita menggunakan VTC ni ataupun video teleconference ni, saya lihat kalau benda-benda yang bukannya aspek national security, rahsia negara, kan, nak guna okeylah, macam contohnya nak bincang kerja sekolah, nak masak apa hari ni, benda-benda yang macam tu bukanlah satu yang sensitif, kan. Jadi kita boleh je gunakan apa-apa peralatan seperti VTC ini, kan. Tetapi kalau kita tahu ini adalah topik yang menyentuh tentang rahsia negara, data yang sensitif, tiba-tiba kita nak buat menggunakan VTC ini, saya saran gunalah tunggu hingga PKP ini selesai, jumpa secara fizikal lebih selamat, kan. Bukan kata apa-apa, ini lebih kepada preventif, ya. Preventive measure, pencegahan. Sebab bagi kami lah, sebagai cyber security practitioner ni, kan, selagi kita di internet ni, apa jua perisian pun, dia ada potensi untuk tak selamat, dan dia juga bukan kata tak selamat langsung, akan ada juga selamat. Sebab itu mereka sentiasa patch. FB kita contohnya kita guna, adakah kita rasa selamat? Kan? Adakah gambar-gambar yang kita dedah, maklumat yang kita dedah itu selamat? Kita sendiri yang dedahkan. Jadi sebenarnya bergantung pada kita. Jadi isu saya ialah bukannya isu tentang kita nak mempertahankan perisian tersebut ataupun aplikasi tersebut. Tapi yang penting ialah bagaimana kita memahami diri kita tentang bagaimana kita nak mengurus risiko keselamatan. Cuma dalam konteks ini, sebab kita ada banyak pertanyaan, kita terima pelbagai pertanyaan mengenai aspek keselamatan VTC ni, video teleconference ni. Jadi kita adalah sediakan garis panduan. Garis panduan, contohnya bagaimanakah garis panduan keselamatan penggunaan aplikasi persidangan video dalam talian. Yang kita dah ada publish pun dalam kita punya dalam www.mycert.org.my pada 7 April yang lepas lah, baru ni lah. Pertamanya kita semalam lah. Jadi kita sarankan ada beberapa point dalam kita punya garis panduan tersebut. Pertamanya kita sarankan gunakan perisian VTC atau video teleconference terkini yang mempunyai reputasi, yang ada reputasi lah, dan muat turun perisian VTC ini dari laman sesawang dia yang rasmi, dan dari sumber yang sahih saja. Jadi bukannya sebagai mungkin daripada link yang lain barulah kita nak download benda tu, dan jangan kita gunakan perisian yang cetak rompak. Itu sebagai pengguna lah. Tapi kalau kita sebagai organizer of the meeting contohnya, kita kena pantau lah sesi teleconference tu dan pastikan peserta yang dibenarkan saja. Yang jadi isu ni inilah dia. Bila kita tak pantau, mungkin dari segi kita setting tu, kita biarkan sesiapa pun boleh masuk. Jadi dalam meeting patutnya untuk 5 orang, tiba-tiba ada orang lain masuk. Jadi benda itulah akan berlakunya kebocoran data. Sebab itulah kita perlu ada password atau kata laluan dalam kita nak melindungi sesi teleconference tadi. Jadi kita orang yang nak masuk tu, orang yang betul-betul ada kata laluan yang kita dah bagi pada peserta. Jadi dengan ini dia lebih selamatlah, sebab kita tahu hanya orang yang layak saja yang berada dalam sesi teleconference tersebut. Kita juga macam saya kata tadilah, elakkan dari bincang perkara-perkara yang sulit dan sensitif. Macam isu saya kata tadi lah, national security, benda-benda yang rahsia besar, rahsia dan sebagainya. Yang itu kita elakkan. Bukan kata kita benda tu berlaku, tapi kita nak meminimalkan risiko kemungkinan ia berlaku. Dan kita juga elakkan perkongsian dokumen sulit dan sensitif. Maksudnya kadang-kadang kita selain daripada bercakap, mungkin kita ada dokumen-dokumen
yang kita nak file, nak share dan sebagainya, jangan guna apa dalam chat messenger ke apa tu kan. Jangan kita share atau kongsikan apa data-data atau file yang berkaitan lah. Dan satu lagi lah, jangan kita kongsi ID kita lah. Bila kita dah dapat ID, kita share dengan orang lain, post dekat sosial media, kami akan bertelekonferens. Lepas tu letak dengan ID dan sebagainya. Benda tu kita macam kita letak, macam kita bagi ATM punya bank lah. Kita bagi password kita nah. Sebab kadang-kadang kita ni antara sebab masalah kita lupa. Jadi kita untuk nak mudah, contohnya saya pernah dapat orang bagi tahu dalam cubicle dia, dia ada komputer dia. Lepas tu dia letak post-it note, dia letak kat cubicle dia punya password. Kan? Jadi sebenarnya benda tu akan menyebabkan, sebab kata dia takut lupa dia letak. Tapi benda itulah contohnya kita berkongsi dengan benda-benda yang yang pada orang tidak sepatutnya. Jadi di situlah risiko keselamatan boleh berlaku. Jadi ini antara yang saya boleh saran. Semua kalau berlaku juga apa-apa insiden tak pasti, boleh tanya kepada kami di Cybersecurity Malaysia. Saya ada tadi sebut pusat bantuan Cyber 999. Jadi kita ada banyak saluran untuk lapor pada kami. Ya, boleh download yang mobile apps tadi, boleh email cyber999@cybersecurity.my, boleh call hotline 1300882999, dan juga boleh kalau nak SMS pun boleh ya. Kita ada nombor Cyber 999 report email complaint kepada 15888. Jadi ini antara saluran-saluran ya, sebab ramai orang semakin online ya, di alam maya ni menggunakan pelbagai jenis aplikasi ya, dan menggunakan pelbagai jenis teknologi untuk apa-apa jugalah, personal ke, leisure ke, business ke. Yang penting ialah kita mengambil kira pengetahuan dan kita sedar tentang kepentingan aspek keselamatan dan juga safety itulah. Okey, baik. Datuk, dalam keadaan kita ni PKP ni, kita tahu ramai kalau sebelum ni kalau pembelian dalam talian selalunya suri rumah. Sekarang ni suami-suami pun dah pandai dah beli dalam talian, Shopee, Lazada dan sebagainya, dan melakukan banyak transaksi perbankan juga. Terdapat kegusaran dalam kalangan pengguna berkaitan dengan maklumat peribadi ni, takut tertetas, bocor pula Datuk. Tak selamat untuk digunakan. Berikutan banyak sangat orang guna internet ni, tak tahu apa bug dia letak, end-to-end encryption dia selamat ke tidak, macam mana Datuk? Apa-apa juga dalam talian, kita hadkan dari segi perkongsian data dan maklumat peribadi kita yang kita nak kongsikan. Dan kalau kita contohnya beli sesuatu untuk satu produk tu, untuk itulah, dan kita kena faham dari segi terma biasa kita penjualan beli tu. Sebab kadang-kadang tu kita tak perasan. Kita sepatutnya kalau ikutkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 iaitu PDPA. Kalau seseorang contohnya provider tu dia dah dapat data daripada customer dia, dia sepatutnya habis data tu dia tak boleh share dengan orang lain. Tetapi kalau dia share, sebenarnya dia telah menyalahi Akta PDPA tu. Itu antara benda yang kita tak tahu. Dan bila kita beli pula dalam talian, mungkin certain portal, masa tu banyak orang kirim. Ada yang betul, ada yang mungkin palsu. Ya. Nah, itu satu platform di mana dia pernah kutip kita punya, kumpul kita punya maklumat satu. Kemudian kita kena bila nak beli, carilah orang kata portal-portal yang ada pengesahan keselamatan, macam pensijilan, contohnya serta-serta sijil. Macam kami di Cybersecurity Malaysia ada satu inisiatif dulu kita panggil My Trust Seal ataupun Trustmark, yang mana sesuatu portal yang ada buat online payment tu, dia mestilah yang kita dah test dari segi security dia, privacy dia, best practices dia. Dengan itu dia melindungi kepentingan kedua-dua pihak, dan bahawa dia deliver apa yang patut dia deliver. Jadi itu macam kalau orang kata macam cop sijil sah lah dalam portal tersebut. Kalau kita notice banyak, kalau bank-bank dia ada lah benda-benda ada yang disijilkan, kita mungkin tak perasan. Ini memastikan bahawa ini adalah satu laman yang orang kata safe lah, yang secure, yang dah ikut best practices. Yang kita bimbang ialah siapa-siapa yang sekarang ni bila alam ni anyone can create any platform online kan, untuk bisnes dan sebagainya. Kita takut dia adalah scam yang boleh menipu, dia kutip data satu, kadang dia tak deliver pun apa yang dibeli ya. Itu antara cabaran-cabarannya. Jadi kita kena berhati-hati dan pastikan ada unsur-unsur tadilah, dan kita orang kata beli dalam keadaan memastikan bahawa data kita tu jangan kita terlalu kongsi banyak sangat ya. Sharing is caring.
oversharing is careless. Okey. Saya suka pepatah tu Datuk. Tapi macam Datuk cakap tadi, saya share, saya caring penyebaran berita palsu semasa PKP ni Datuk. Adakah dia terkawal atau tidak? Sharing. Okey, itu satu lagi. Bila sebut tentang krisis, kan? Selalunya semua bila sebut krisis, satu orang nak share, satu orang nak tahu. Kan? Bila orang nak tahu, dia akan cari apa je source yang dia boleh dapat. Cabaran kita sekarang dengan alam digital, kita akan dapat banyak maklumat selain daripada media biasa. Kita akan dapat banyak daripada media sosial sebenarnya. Kan, daripada chat-chat, messenger dan sebagainya. Jadi kadang masalahnya kita tak tahu betul ke tidak. Selalunya kita bila dapat maklumat kita tak verify. Kita tak verify, jadi kita forward, kita tularkan. Jadi itulah yang menjadikan isu. Benda tu dah tak betul, jadi kita tularkan lagi. Dia menjadikan satu viral yang memberi isu lah yang negatif sebenarnya. Sebab bila sebut tentang berita palsu, dia mempunyai impak yang negatif. Ya, sebab dia boleh menggugat kesejahteraan negara, boleh mengganggu keselamatan negara itu sendiri, merisaukan orang, panik dan sebagainya. Ya, contohnya masa kita PKP ni, masa COVID-19 ni, krisis yang berlaku ni, kita dengar ada orang kata dah darurat dah, lockdown terus dah, sampai semua panic buying. Ya, apa tu ada orang kata ni tak boleh, kena saman lah, ada yang sebut zon merah lah. So isu-isu macam ni sebab kita tak verify. Jadi itu yang menyebabkan kita pula terima seadanya itulah berita atau maklumat yang betul. Sebaiknya bila kita dapat sesuatu maklumat, dalam Islam sebut apa, dapat satu maklumat, ya kita kena pastikan betul ke tidak. Jadi dalam konteks ini kita kena rujuk contohnya pada website-website atau portal-portal kerajaan yang rasmi, yang sah. Contohnya hal-hal tentang KKNM punya, daripada MKN punya, kita rujuk daripada mereka. Ya, ini kadang kita dengar COVID ni tersebar cara begini, ini cara begini. Ya, dan jumlah orang yang dah sakit begini-gini, macam-macam. Kita dengar daripada sumber yang sah saja, sebagai sumber yang valid lah. Kemudian kita juga kalau tak pasti, contohnya kalau benda tu tersebar, kita ada satu lagi portal yang di bawah SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Dia ada satu portal namanya sebenarnya.my. Sebenarnya.my, dalam tu ada penjelasan-penjelasan tentang apa yang dikatakan palsu, apa yang dikatakan betul. Ya, jadi ini salah satu rujukan daripada kita. Jadi sebagaimana kita juga maklum, dalam Islam kata, if kita tanya balik, is it true or not? Kalau betul pun kita tanya balik. Kalau kita nak forward, kita tanya, is it kind? Maksudnya kata sesuatu betul pun, tapi benda tu kalau dia tidak baik, janganlah kita forwardkan, jangan kita tularkan. Dan kita boleh tanya juga, is it necessary? Perlukah kita forward benda-benda tu? Jadi benda-benda macam tu, dia banyak bergantung pada kita, self-regulation, untuk mengekang. Macam mana kita nak mengekang COVID punya rantaian ni, kita kena juga kekang rantaian berita palsu yang sangat berantai-rantai ni, sampai kita pun tak tahu daripada mana asalnya, memberi impak yang besar kepada masyarakat. Okey, baik Datuk, soalan daripada rakan kita Rashid Riza, dia tanya, boleh tak kita dedahkan nombor kad pengenalan? Sebab ada sesetengah aplikasi pembelian dan juga aplikasi mengisi maklumat, mereka meminta nombor kad pengenalan. Takut pula terbocor nombor kad pengenalan kita tu, Datuk. Okey, kalau ada keperluan untuk share dan memang benda tu adalah yang valid, kita share lah. Tetapi kalau maksudnya contohnya mungkin pihak-pihak yang tertentu, dia memang memerlukan untuk memudahkan urusan dia. Jadi kita tak apalah kita share, tapi kita pastikan bahawa selepas dia dah guna tu, takkan dia nak simpan lagi, dia dah nak simpan. Sebab itu dalam PDPA ada section yang tertentu, saya lupa section yang keberapa, dia menyatakan bahawa kegunaan dia contohnya adalah untuk yang itu saja. Tetapi kalau dia guna benda lain atau dia simpan dan sebagainya, kita boleh question balik kepada pihak yang menyimpan data tu bahawa dia telah menyalahguna maklumat yang kita beri. Ini antara hak-hak yang kita tidak tahu, yang sebenarnya ada yang telah termaktub juga di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Okey, baik. Datuk, mungkin juga yang tak berapa nak faham tentang Jabatan Perlindungan Data Peribadi ni, Datuk. Kita selalu mendengar tentang perkara itu, tapi mungkin tak berapa ramai yang jelas. Macam mana tu, Datuk? Okey, Jabatan Perlindungan Data Peribadi adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Macam kami juga, tapi kami agensi teknikal untuk keselamatan cyber. Okey.
Okey, manakala Jabatan Perlindungan Data Peribadi adalah fokus kepada satu jabatan yang di bawah dia ada satu kuasa dipanggil PDPA Act lah, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dia adalah pihak yang macam regulator, dia engage dengan sektor-sektor yang pelbagai, sektor telekomunikasi, sektor banking yang bersifat komersial contohnya kan. Jadi mereka tertakluk untuk memastikan apa jua maklumat pengguna dalam sektor tersebut. Contohnya katalah telekom, telekom sektor. Kita kongsi maklumat kita kepada telco, kan? Kita punya data-data, kan? Jadi dia kena simpan data tu untuk proses itulah. Jadi kalau dia contohnya tidak melindungi data yang kita sebagai customer berikan kepada telco tu, kan? Telco tu maksudnya dia ambil ringan dalam melindungi data-data kita. Jadi berlaku pula kebocoran, contohnya. Disebabkan kelalaian mereka, bukan pasal kita. Maka sebenarnya kita boleh ambil tindakan terhadap telco tersebut. Ya, kerana dia atas akta data, kerana kita tahu bahawa data kita dah dibocorkan di situ contohnya. Dan inilah akta yang boleh digunakan untuk melindungi kita, khusus dari segi data-data peribadi kita. Okey. Baik, Datuk, kalau sebelum ini kita ada kes-kes serangan ransomware yang berlaku sebelum PKP. Dalam PKP ni andalah kata terjadi, minta dijawabkan tuan. Apa tindakan yang akan dilakukan oleh Cyber Security Malaysia, Datuk? Okey, macam saya kata tadi, apa jua insiden cyber yang berlaku, ransomware ke, berita palsu yang tadi ke, ataupun penipuan sebagainya, boleh laporkan kepada kami yang di nombor yang saya sebut tadi, hotline tadi. Cyber 99 Cyber Security MY atau 1300 88 299. So apa yang berlaku, kita akan bila kita terima laporan ni, insiden ni, kita akan bahagikan dia kepada 9 kategori. Ya, antaranya tadilah penipuan, gangguan cyber, pencerobohan, dan juga ada yang kita satu lagi kategori kita panggil kod-kod jahat. Kod-kod jahat ni adalah malicious code. Antara dia dalam kategori subkategori kepada malicious code ataupun kod jahat ni adalah macam ransomware. Ransomware konsep dia ialah bila mana dia infected komputer kita, phone kita dan sebagainya, dia lock komputer tu, dia lock file tu daripada kita boleh akses, dan dia minta kita bayar ransom lah untuk kita gunakan. Jadi kita sarankan laporkan pada kami dan kita akan analisa lah. Sebab dia ada pelbagai jenis bentuk ransomware ni. Ada yang mungkin kita boleh tackle, ada mungkin yang mana tak boleh. Apa-apa pun kita akan buat analisis teknikal. Jadi kita akan bantulah. Jadi saya saran the best is laporkan kepada kami, dan sebab dia memang memerlukan kepakaran teknikal dan kita dah banyak membantu individu maupun organisasi di dalam isu-isu berkaitan tentang ransomware. Okey, baik. Saya rasa ini satu penjelasan yang sangat bagus dilakukan oleh Datuk. Terima kasih, Datuk. Ini juga rakan-rakan kita, Hadi Sharman Habir kata alhamdulillah jelas. Terima kasih Datuk, CEO Cyber Security Malaysia. Alhamdulillah. Okey, baik. Yang pastinya apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda mempunyai sebarang aduan berkaitan dengan penggunaan internet, sebarang salah laku dan sebagainya, boleh hubungi bantuan kecemasan Cyber 999 yang dikenalikan oleh Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia di 1300 88 2999 ataupun muat turun juga aplikasi Cyber 999 secara percuma. Betul, Datuk? Betul. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih, Datuk. Kekal akan keselamatan berada di rumah, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia di talian Skype kita. Baik, kita akan kembali selepas ini lebih banyak lagi kemas kini berita seketika nanti, dan teruskan pendengaran anda bersama dengan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Profesor Dr. Yang Farina Abdul Aziz, Profesor Kimia, Jabatan Sains Kimia UKM. Kita